Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu dan selamat ber-PKP lah kan bagi saya rasa seluruh rakyat Malaysia kan. Kelantan pun dah diumumkan PKP. Okey, siapa yang sedang menonton, anda cuba komen di bahagian bawah. Saya berada di tepi jalan. Saya ada urusan Okey. Okey, topik hari ni saya nak cerita berkenaan dengan diet keto. Keto diet. Ni pun ada pertanyaan dari ramai orang sebenarnya yang bertanya berkaitan dengan diet keto. Bagus ke kalau kita amalkan diet keto? Okey, sebelum nak amalkan apa-apa diet, anda kena tahu bagaimana diet tersebut dijalankan. Kedua, siapa yang boleh consult anda, yang boleh pantau. Sebab setiap diet ni kalau tak dihandle dengan betul, maka akan ada kesan sampingan. Setiap diet mesti dihandle dengan betul. Kalau tidak, akan ada kesan sampingan. Dan kita kena tahu berapa tempoh, siapa yang akan pantau, siapa yang akan cek tubuh badan kita. Itu yang yang kita perlu tahulah. Jadi apa-apa diet yang kita nak amalkan, maka anda kena tahu bagaimana diet ni, apa mekanisme dia, bagaimana dia boleh bantu kita untuk turun berat badan. Setiap diet dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Tapi bila anda faham mekanisme dia, bagaimana diet tersebut boleh turunkan berat badan, apa kesan sampingan bila amalkan diet tu, apa pro dia, apa kontra dia. Jadi bila anda betul-betul faham, maka diet tersebut boleh diamalkan lah. Okay, hari ni saya nak sentuh berkaitan dengan keto diet. Sangat menarik. Ramai orang tanya. Bila saya buat ceramah tempoh hari pun, dah lama dah, tahun lepas apa, saya bagi ceramah dekat UKM tak silap, dengan pensyarah staf di Fakulti Teknologi Maklumat macam tu lah. Fakulti dia ada pertanyaan. Dia tanya, bagus ke kalau kita amalkan keto diet? Dia kata, betul, saya tanya dia, faham ke keto diet tu apa? Faham tak keto tu apa? Dia kata tak berapa nak faham. Jadi saya kata kat dia, kalau tak berapa faham, macam mana nak amalkan kan? Okey, keto diet ni dia lebih kurang sama dengan diet Atkins. Diet apa lagi? Lebih kurang sama dengan diet Atkins. Kalau diet Atkins ni, dia lebih kepada pengambilan protein. Dia ambil protein, dia cut karbo. Tapi keto diet ni, dia tak cut karbo. Dia ambil juga karbo, tetapi dia lebihkan pengambilan lemak. Ini kita panggil manipulasi lemak dalam makanan harian kita. Saya pernah cerita, nak diet, makan chocolate cake ataupun cheesecake. Ramai kata chocolate cake sebab kalori dia rendah. Tapi kalau anda faham keto diet, maka anda boleh manipulasi lemak. Walaupun dia kalori tinggi, kita ambil dia sebagai strategi untuk kita turunkan berat badan dengan berkesan. Tetapi kita tak boleh amalkan cheesecake setiap hari, cheesecake. Kita kena tahu tempoh berapa lama. Yang ni lah kita panggil keto diet. Jadi keto diet ni, dia ambil lemak lebih, dia ambil karbohidrat sikit, dan protein macam biasalah. Dia lebih kurang macam berapa dia punya percentage dia, saya dah lupa dah. Tak silap 60%. Okey, nanti saya cerita. Okey, jadi dia ambil lemak lebih. Jadi keto diet ni, bila kita ambil lemak, kita kurang karbo. Dia dalam harian kita, setiap hari kita perlukan karbo untuk energi, kan?
kita perlu makan karbohidrat untuk energi, sebab karbohidrat itu adalah sumber energi pertama. Jadi tubuh badan perlukan karbohidrat untuk kita dapat energi. Kita nak berjalan, kita nak drive pun perlu energi, kita nak tidur pun perlukan energi. Kalau tidak, kita akan shaking kalau tak ada energi. Jadi sebelum ni saya pernah bagi tahu, tubuh badan dia akan cari karbohidrat dulu untuk dapatkan energi. Yang kedua, kalau dia tak dapat karbohidrat, dia akan cari lemak untuk dapatkan energi. Kalau lemak tak ada, karbohidrat tak ada ataupun berkurang, kita ambil kurang, maka tubuh dia akan cari protein. Jadi makronutrien ni, 3 makronutrien ni adalah sumber energi. So dia boleh jadi sumber energi. Karbohidrat of course lah, lemak bekalan energi. Ketiga, protein untuk bina sel, tisu pun dia boleh jadi energi juga. Jadi 3 turutan. Mula badan akan dapatkan karbohidrat dulu. Kedua, kalau tak ada karbohidrat, badan akan cari lemak. Ketiga, baru badan akan cari protein. Okey, bila kita faham ini, turutan tertib ni, kita faham bagaimana metabolisme karbohidrat. Bila kita makan karbohidrat, bagaimana karbohidrat tu dicerna, apa end product dia, apa hasil last sekali dia. Karbohidrat hasil last sekali glukos. Bila kita makan lemak, bagaimana cara diproses, berapa lama dia proses, metabolism dia macam mana, apa end product dia. Bila makan karbohidrat, bagaimana dia proses, berapa lama dia ambil masa untuk proses, end product dia apa. Bila kita faham metabolism, orang yang faham metabolism, bila timbulnya pemahaman berkaitan metabolism, barulah wujudnya diet seperti Atkins. Barulah munculnya diet keto. Bila dah faham metabolism. Jadi dia manipulasi. So kita tahu, badan dia akan cari karbo, dia akan cari lemak, dia akan cari protein last sekali. Timbulnya diet Atkins. Bila timbulnya diet Atkins, kita cut karbo, kita makan protein sahaja. Bila kita makan protein sahaja, kita cut karbo, maka of course karbohidrat, of course badan kita dia akan cari lemak. Bila dah karbohidrat kita dah cut terus, kita ambil protein saja. Protein tak boleh jadi tenaga selagi mana lemak ada. So badan dia akan cari lemak. So dia akan bakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh badan kita untuk dijadikan energi. Ini pun salah satu daripada kita panggil ketogenic, high protein ketogenic diet. Ini keto juga, tapi dia ketogenic protein ketogenic. Atkins tu orang yang buat diet ni. Seorang saintis, dia faham benda ni, maka dia wujudkan, letak nama dia diet Atkins. So dia ambil protein. Bila ambil protein, badan dia akan bakar lemak. Sebab itulah boleh badan akan mengecil. Tetapi kita tak faham, badan menurun, tapi kita tak faham bila kita nak amalkan. Ada orang amalkan 4 bulan diet Atkins, ambil protein, cut karbo, uric acid tinggi, masalah buah pinggang, dapat gout. Jadi kita nak tahu berapa lama. Ni hari ni, sekejap lagi saya akan ajar. Itu diet Atkins. Diet keto pula, dia tahu turutan dia tahu karbo, lemak, protein. So dia ambil kurang karbo, sepatutnya karbo mesti tinggi. Karbo mesti tinggi sepatutnya, tapi dia kurang karbo, dia ambil lemak lebih. Jadi bila dia ambil lemak lebih, karbo kurang, maka sama juga tubuh badan dia akan jadikan lemak ini sebagai sumber energi. Inilah kita panggil ketosis. Proses dapatkan lemak sebagai sumber energi kita panggil ketosis. So anda kena faham, ketosis itu maksudnya ambil lemak, jadikan lemak sebagai energi instead of karbohidrat. Sebab karbohidrat kita kurangkan pengambilan. Jadi badan tak boleh kalau kurang karbohidrat, maka dia cuba sedaya upaya dapatkan lemak untuk dapatkan energi.
Jadi ini manfaat dia, kan? Ini adalah pro dia. Kalau anda faham diet Atkins tak ada masalah. Semua diet tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Dia masalahnya adalah orang tu dia tak faham mekanisme. Dia tak faham bagaimana diet tersebut boleh membantu dia turunkan berat badan bila masa dia nak guna diet tersebut. Okey. Jadi ini complicated sikit, saya terpaksa hurai bagi pemahaman layman. Jadi diet tak ada masalah. Yang masalah adalah orang yang amalkan, bila masa dia nak amalkan. So manfaat diet keto, Atkins pun diet keto juga. Atkins tu nama orang je. Sama ada high protein ketogenic diet ataupun high fat ketogenic diet. Itu manfaat bila amalkan kedua-dua benda ni. Cut karbo, ambil protein ataupun rendahkan karbohidrat, tinggikan lemak, maka boleh turunkan berat badan. Okey. Tetapi dia ada kontra dia. Dia ada side effect pada tubuh badan, kesihatan kalau diamalkan melebihi tempoh dia. Contohnya, sebenarnya dia bergantung pada tubuh badan jugalah. Saya ambil general, saya pukul rata saja general. Kalau diamalkan lebih dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan diamalkan, kalau ambil lemak lebih, maka diet keto ni takkan menjadi. Sama juga kalau buat diet Atkins, ni high protein ketogenic diet ni, yang kita panggil diet Atkins ni, dia tak menjadi. Dia akan jadi benda lain. Dia akan jadi masalah urea berlebihan, urea berlebihan, uric acid berlebihan dalam darah, dalam tubuh badan. So dia akan jadi masalah lain. Jadi yang terbaik bila kita nak amalkan diet keto ni, kita nak manipulate lemak apa yang kita nak amalkan. Ini yang saya nak bagi tahu. So antara lemak yang kita boleh amalkan untuk manipulate makanan harian kita ni, kita nak amalkan diet keto diet, kita nak amalkan lemak. Dia ada lemak, dia bukan sebarang lemak, dia ada lemak tertentu. Okey, antaranya adalah anda boleh amalkan lemak-lemak sihat. Lemak-lemak sihat. Antaranya adalah boleh amalkan antara lemak-lemak sihat. Saya cerita. Mana tadi nota saya? Saya bagi nota. Allah Akbar, tak jumpa. Okey, antaranya adalah lemak-lemak sihat ni macam olive oil, omega 3, omega 3, lemak juga. Apa lagi? Keju, cheese itu lemak sihat, consider lemak sihat. Apa lagi? Kekacang, daripada sumber kekacang pun consider lemak sihat. Jadi kita nak makan berapa persen? Kita nak makan, kalau nak buat diet keto yang berkesan, lebih kurang dalam 60% lemak dalam satu meal harian ni. 60% lemak, 5% saja karbohidrat, 35% protein. 60% lemak, 5% saja karbohidrat, 35% protein. Jadi bila badan dapat 5% saja karbohidrat, dia nak energi. So dia tak dapat energi daripada karbohidrat, maka dia akan cari lemak dalam tubuh badan kita. Dia akan cari lemak yang masuk dulu. Jadi lemak yang masuk dan lemak dalam tubuh badan kita ni akan dibakar untuk jadikan energi. Proses inilah kita panggil proses ketosis. Tetapi kalau kita amalkan terlalu lama, 2 bulan, 3 bulan macam tu, maka kita boleh, tubuh badan kita ni akan berlaku satu keadaan yang kita panggil ketoacidosis. Ketoacidosis ni biasanya berlaku pada orang yang ada masalah diabetes type 1. Diabetes type 1 ni kategori autoimmune disease. So dia akan dapat badan terlalu asid. Ini bahaya, boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Minyak zaitun, avocado, ini semua lemak-lemak sihat.
And omega 3 ni anda boleh dapat daripada ikan sardin, ikan kembung, apa lagi, lemak-lemak yang tak sihat datang daripada lemak-lemak, biasanya lemak haiwan. So kalau anda amalkan terlalu tinggi lemak haiwan pun, dia takkan berlaku ketosis. Kemungkinan dia boleh berlaku ketoacidosis, dapat penyakit. Jadi bila kita faham ni, sebab lemak ni dia lambat cerna, kan? Bila dia lambat cerna, ini satu peluang untuk tubuh badan kita untuk rasa kenyang dalam tempoh yang lama. Contoh kita makan cheesecake lah. Sebab itulah bila kita nak makan cheesecake untuk diet, buat tempoh masa. Jangan terlalu lama sangat. Mungkin ambil dalam masa 2 minggu saja. Dia diet Atkins, keto diet ni paling bagus nak amalkan dalam 2 minggu saja. Lepas tu back to normal. Sebab tu anda tengok orang yang main gym, dia amalkan diet Atkins. Walaupun dia tak perasan dia amalkan diet Atkins, sebenarnya itu adalah diet Atkins, high protein ketogenic diet nama dia. Dia banyak makan telur, dia banyak makan dada ayam. Tapi pada masa yang sama dia main gym, dia angkat berat. Itu diet yang paling bagus untuk dia buat, tapi jangan terlalu lama sangat. Kalau untuk orang yang main gym tu, tengoklah latihan training dia nak bina muscle itu dalam tempoh berapa bulan. Katakan kalau dalam tempoh 4 bulan strict dia betul-betul nak bina muscle, maka dia boleh amalkan diet Atkins ni, tinggikan protein. So berat badan dia boleh turun, muscle dia boleh terbina. Tapi kalau dia amalkan diet Atkins, pada masa sama dia nak turun berat badan saja, tapi dia tak bina muscle. Berat badan boleh turun, asid dalam badan tinggi, uric acid pun tinggi. So dia akan dapat masalah, boleh jadi masalah buah pinggang juga, terlalu tinggi. So dia tak tahu ke mana channel makanan-makanan ni untuk dibakar. Tapi kalau untuk orang normal, nak turun berat badan dalam 2 minggu. Tapi untuk atlet, dia ada program khas dia. Nak buat Atkins ataupun nak buat keto. Biasanya dia takkan buat keto lemak lah, sebab dia orang nak muscle. Tapi kalau dia amalkan terlalu, untuk orang normal yang kita bukan atlet, kita tak ada program pun kan, saja-saja nak buat, sangat bahaya kalau amalkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sebab apa? Bila badan kekurangan karbohidrat, makronutrien kurang, karbohidrat kurang, maka tubuh badan akan kehilangan banyak mikronutrien, akan kehilangan banyak vitamin dan mineral. Bila kita badan kekurangan terlalu banyak vitamin dan mineral, kurang, maka dekat sinilah akan mengundang banyak penyakit yang datang. Penyakit boleh jadi banyak kan. Mungkin badan terlalu bila kurang karbo, boleh jadi kekurangan iron, kalsium, sebab dia ada kaitan antara satu sama lain. Tapi kalau dia amalkan dengan cara yang betul, ada program dia, ada orang tolong pantau, ada orang tolong cek tubuh badan dia berkala, dari segi cek gula, dari segi cek impulse, cek heartbeat and blood pressure dan sebagainya, maka ini sangat bagus, sangat bagus. Okey. Saya sebutkan beberapa manfaat dia. Antaranya adalah diet keto ni kalau dijalankan dengan betul, ini pro dia. Tadi saya cakap kontra dia. Kalau diamalkan dengan betul, maka gula dalam darah untuk pesakit diabetes utamanya akan cepat menurun. Karbohidrat kurang 5% saja, lemak tinggi, gula akan cepat turun. Sangat turun dengan cepat, terutamanya pesakit diabetes type 2. Kalau diamalkan dengan betul. Kedua, dia akan meringankan gejala epilepsi. Epilepsi ni sawan, otot kejang, sangat berkurang. Frekuensi dia lebih kurang dalam 50% pengurangan epilepsi. Ini kajian klinikal. Yang ketiga adalah dapat kurangkan risiko penyakit jantung. Ialah bila kita amalkan
lemak, lemak yang sihat. Banyak makan kacang, avokado, ikan kembung, omega 3 kan. Ikan kembung, ikan sardin yang fresh, bukan sardin nantin maka risiko penyakit jantung ni berjaya dikurangkan. Sebab ini adalah makanan-makanan yang bagus untuk penyerap kolesterol dan untuk salur darah. Yang keempat, boleh dapat kurangkan risiko terkena gangguan sistem saraf. Antaranya sistem saraf adalah epilepsi lah. Sawan tu ada masalah sistem saraf lah. So ini antara manfaat dia. Kalau tak boleh 60% protein, 60% lemak, 5% karbo, 35% protein. Ada juga saintis pakar pemakanan yang mencadangkan 75% lemak, 20% protein, 5% karbohidrat. Jadi yang penting 5% saja karbohidrat. Yang lain banyakkan lemak, banyakkan protein. Ini untuk diet. Ini untuk turunkan berat badan, tapi dia ada program. Betul lah anda tengok, kalau anda perasan kan, nama-nama diet yang saya cerita ni, saya tak cerita secara spesifik. Saya cerita secara santai, lebih kepada praktikal dalam buku Makan Untuk Kurus. 20 tips. Bagaimana tips lemak, semua tips yang pelik-pelik. Kalau orang baca pun, lemak untuk kurus, jajan untuk kurus. Sebenarnya ini cara kita manipulate makanan tersebut. Itu semua ada program-program khas. Cuma saya tak boleh nak cerita terlalu terperinci sebab lain orang lain dia punya cara. Jadi dalam 20 teknik itu, ada orang dia berkesan teknik lemak untuk kurus. Kalau dia pilih teknik itu untuk turunkan berat badan, dia kena rangka plan dia. Aku nak buat dalam tempoh berapa. Dia boleh combinekan 20 teknik itu. Pilih 3 teknik untuk 2 minggu pertama. So tengok, monitor. Dia kena try pada tubuh badan dia kena monitor. 2 minggu pertama, aku guna 3 teknik ni. Tengok berapa kg turun. Turun 3 kg. Kita catat. Ni teknik yang aku guna. 2 minggu seterusnya, aku guna lagi 2 teknik yang lain. 2 teknik yang lain. Betul, tengok, ukur pula. Tak banyak sangat, 1 kg. So kita try lagi 2 minggu akan datang, guna teknik yang lain pula. Tengok. So bila kita dah faham, katakan kita guna 3 teknik turun 3 kilo. Guna 2 teknik yang lain, turun 1 kilo saja. Guna lagi 3 teknik yang lain, dalam tempoh 2 minggu, turun paling banyak 8 kg. So maksudnya badan kita sesuai untuk guna 3 teknik tersebut. Maknanya dia turun 8 kg. So maksudnya sepanjang hidup kita, just amalkan 3 teknik tu saja. Itu cara yang berkesan. Kalau macam saya, untuk kekalkan berat badan saya, maintain tak naik, saya antara teknik yang saya sentiasa setiap hari saya amalkan adalah menikmati makanan. Kunyah dengan lumat, nikmati. So saya akan habiskan dalam masa 20 minit ke atas. Itu cara saya, dan saya nampak teknik itu sangat berkesan. Untuk tahun ni, mungkin saya nak amalkan teknik telur dan kentut. Kan ada teknik telur dan kentut tu, sebab saya nak bina muscle sikit. Bukan nak jadi sador lah, tapi nak bagi fit, nak ada kasih shape tu. Sebab saya dah start bermain dengan gym dan sebagainya. Bila kita main peralatan gym apa semua tu, so kita kena tahu teknik mana yang sesuai untuk repair balik tisu-tisu yang rosak, yang tisu muscle yang dah terkoyak bila kita main gym, bila kita main angkat-angkat berat tersebut. Jadi 20 teknik ni, kalau anda teliti satu-satu, dia boleh buat try and error. Tapi buat 2 minggu saja. Sebab benda ni semua tak ada kesan yang mudarat. 2 minggu. Monitor. Okey, untuk malam ini
bagi pembeli buku Makan Untuk Kurus, kita ada private coaching malam ni pukul 9 malam. Saya akan ajar teknik makan sebelum lapar. Bagaimana kita nak amalkan teknik makan sebelum lapar untuk turunkan berat badan dengan berkesan. Kena ingat, makan bukan ketika kita lapar. Ketika kita lapar, kita lebih cenderung, bila badan terlalu lapar, kita lebih cenderung untuk pilih makanan yang kuat bau dia dan kuat rasa dia. Kita terlalu lapar, pergi ke kedai. Bila terlalu lapar, kita tak ada dah nak masak, tak sempat, kita dah rasa macam wah craving sangat. Pergi kedai, kita akan pilih makanan yang atraktif warna dia paling menarik. Sebenarnya kita akan cari makanan yang kuat bau dia. Ketiga, kita akan cari makanan yang kuat rasa dia. So makanan yang paling menarik warna dia apa? Masak lemak. Makanan yang kuat bau dia, semua makanan yang berempah, bertumis. Of course tumis banyak minyak. Makanan yang kuat rasa dia, of course makanan yang rasa masin. Tengok, ini antara tak sihat. Antara benda yang tak sihat. Kita nampak makanan yang menarik perhatian kita, kuning, of course masak lemak kuning. Lepas tu kuat bau dia, of course yang bertumis. Sup jarang nak bau terlalu kuat, melainkan dia letak rempah yang banyak lah. Of course yang bertumis. Yang ketiga, rasa yang kuat, lemak, berlemak, masin. Yang tu yang kita suka. Jadi bila kita makan dalam keadaan kita terlalu lapar, maka kita akan hilang rasional memilih makanan yang sihat. Sebab itulah dalam tu, teknik yang keenam, saya akan ajar makan sebelum lapar. Bagaimana kita nak pastikan badan kita tak terlalu lapar, tak terlalu kenyang, just nice saja. Time tu lah the best time untuk kita makan. Time tu lah kita boleh berfikir secara rasional. Bila kita pergi kedai, kita tak terlalu lapar, okey saja. Hidung kita, otak kita lebih rasional untuk memilih. Okey, ini tak berapa nak sihat lah. Ini okey, ini tak berapa sihat, ini okey. No, ini adalah teknik. Tak ada kalori yang saya ajar, semua teknik. Okey, pada pukul 9 malam insya-Allah. Alright, okey, itu saja perkongsian saya. Siapa yang baru masuk, anda boleh tengok balik, tonton balik berkaitan dengan keto diet. Zanita Abu Bakar, Nurzah Mukhtar, Joja Wanalia Syaza, Waalaikumsalam. Kamzia Osman, Waalaikumsalam. Muhammad Fendi, Waalaikumsalam. Nasruddin, Waalaikumsalam. Ramlah Yunus, Waalaikumsalam. Alimah Jamal, Waalaikumsalam. Suzana Jimain, Rabiah, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana menonton. Ada apa-apa soalan, anda boleh macam biasa PM tim kami dan saya akan jawab dalam siaran live. Okey, saya akan pindah rumah sekali lagi esok saya akan pindah rumah. Saya akan duduk ke Bangi. Itu sajalah, saya akan duduk ke Bangi. Kita akan live dari Bangi lah. Rumah saya kat Ceras, insya-Allah dah ada penyewa yang baru masuk. So sekarang ni dalam tempoh PKP ni agak susah sebenarnya nak pindah rumah tapi insya-Allah moga-moga dipermudahkan segalanya lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa anda pada esok hari insya-Allah.